Okey Haji. Ya. Kita lebarkan lagi Haji. Ramai tak lari di luar sana, kita lebarkan lagi. Kenyataan peguam, pasukan peguam Zahid Hamidi dibandingkan juga dengan alasan yang diberikan pendakwa raya pada di mahkamah. Haji. Baik, yang pertama sekali, yang anehnya dan perlu saya tekankan di sini adalah kerana pasukan peguam Zahid Hamidi telah memberanikan diri untuk membuat kenyataan di perkarangan mahkamah, yakni di luar mahkamah, dan membaca kenyataan mereka yang berjumlah 3 muka surat, tanda tangan di muka surat 4, mengandungi 11 perengan. Apa pentingnya saya cakap benda ni? Apabila mereka telah membaca kenyataan ini di luar mahkamah, maka menjadi hak saya dan pengamal undang-undang untuk meneliti dan jika perlu mengkritik, memberi pandangan adakah alasan yang diberi itu masuk akal atau tidak. Ya. Jadi jangan salahkan mana-mana pengamal undang-undang yang memberi komen terhadap kenyataan yang dibuat oleh peguam Zahid Hamidi, yang dibuat apa yang mereka katakan adalah kononnya untuk mengelakkan persepsi negatif. Tapi bagi saya, kandungan kenyataan itu dengan penuh hormat kepada rakan-rakan peguam saya, sebenarnya menampilkan perkara-perkara yang lebih pelik bin ajaib, yang menunjukkan sepatutnya tidak ada pengguguran kes di tahap ini. Yang pertama, di perengan 2 dan 3, kenyataan ini di muka surat 1. Ini saya perlu jelas di sini, sebab saya nak rakyat faham. Antara mereka katakan adalah dalam keterangan bersumpah di mahkamah, apabila Zahid Hamidi memberi keterangan, dia mengatakan bahawa Perdana Menteri pada ketika itu 2018, iaitu Tun Dr. Mahathir, telah pun memanggil Zahid Hamidi dan kononnya meminta Zahid Hamidi bubarkan UMNO. Sekiranya tidak, maka Zahid Hamidi perlu menghadapi apa-apa tindakan. Dan dia menambah di perengan 3 bahawa perjumpaan dengan Tun Mahathir itu kononnya pada Jun 2018. Dan kemudian pada 19 Oktober 2018, sebab dia tidak ingin menuruti permintaan yang didakwa itu, beliau dituduh di mahkamah. Nah, faham cerita ni? Kenapakah perkara ini tidak perlu digugurkan pertuduhan untuk tujuan menyiasat? Sebab timbalan pendakwa raya pun merujuk kepada alasan ini untuk mengatakan mereka kononnya perlu menyiasat. Saya nak jelaskan dari sudut konsep kehakiman dan perundangan. Dalam perundangan jenayah, dia bukan satu prinsip, dia bukan 2 prinsip. Dia terdapat pelbagai prinsip yang akan wujud, yang saling tindan menindan. Dan tanggungjawab semua pihak, mahkamah, pendakwa raya dan peguam, adalah untuk mengimbangi dan memakai terima semua prinsip secara teratur. Now, satu prinsip utama adalah kalau pihak pembelaan mengatakan bahawa pembelaan saya, antara pembelaan saya adalah ini, maka menjadi tanggungjawab pihak pembelaan untuk menampilkan secara awalan semasa kes pendakwaan sendiri bahawa perkara itu adalah pembelaan dia nanti. Jadi kalau itu pembelaan dia, persoalannya, adakah semasa kes pendakwaan yang mahkamah dapati sudah dibuktikan oleh pendakwa raya, adakah Zahid Hamidi melalui peguamnya telah mencadangkan kepada saksi pendakwa raya, secara khususnya pegawai penyiasat, sama ada beliau ada siasat perjumpaan antara Tun Mahathir dengan Zahid Hamidi. Ada dicadangkan atau tidak? Ada dicadangkan tak tarik perjumpaan? Ada dicadangkan atau tidak ungkapan yang kononnya dibuat?
itu kena semak nota keterangan. Nota keterangan berada dengan pejabat peguam negara. Mereka wajib jawab benda ni kepada kita, kepada rakyat. Kalau pihak pembelaan tidak tampilkan semasa kes pendakwaan, prinsip perundangannya adalah sukar untuk mereka bangkitkan kemudian. Sebab perkara ini berlaku tahun 2018 antara tertuduh dan orang lain. So tertuduhlah kena bangkitkan. Contohlah, saya dituduh bunuh di Pulau Pinang. Saya mengatakan saya tak berada di Pulau Pinang, tapi belum tiba masa untuk saya bagi keterangan. Masih kes pendakwa raya. Jadi apabila saksi pendakwa raya khusus pegawai penyiasat, peguam saya akan tanya dia, ada tak awak siasat sama ada Hanif Katri berada di Pulau Pinang pada tarikh berkenaan? Saya siasat. Setuju atau tidak daripada siasatan awak mendapati ada tempoh masa pada hari tersebut dia tidak berada di Pulau Pinang? Saya tak pasti. Saya cadangkan beliau berada di Kelantan pada masa itu. Saya tak pasti. Saya cadangkan pada masa itu dia berada di rumah pakcik saudara dia. Sedang makan budu. Jadi saya kena tampilkan dulu. Baru kemudian kalau mahkamah panggil pembelaan, maka saya panggillah pakcik saya. Yang makan budu tadi tu. Saya panggillah isteri dia. Atau anak-anak dia, sepupu saya. Saya tunjukkanlah tiket bas saya. Ataupun tol saya. Itu konsep perundangan. Kalau rakyat di luar tak faham benda ni, menjadi tanggungjawab kami penjelaskan. Jadi, ada atau tidak Zahid Hamidi tampilkan benda itu semasa kes pendakwaan. Itu pertama, tak habis lagi ni. Yang keduanya, katakanlah ada. Dan ini perlu dijelaskan oleh peguam negara. Maka, seperti yang dikatakan di sini oleh peguam Zahid Hamidi, kononnya melalui keterangan bersumpah, Zahid Hamidi telah cakap itu semasa kes pembelaan. Kalau dia dah cakap, biarlah mahkamah buat keputusan. Betul. Kalau dia dah cakap, kononnya Tun panggil dia. Tun jumpa dia. Tun kononnya dakwa bubarkan UMNO. Kalau tak, ada tindakan. Biarlah mahkamah sekarang ni buat keputusan. Sebab pada masa Zahid Hamidi bagi keterangan itu melalui peguam dia tanya soalan, semestinya Raja Rosella Raja Toran yang kita tahu cukup tegas, semestinya telah soal balas. Jadi mahkamah boleh menilai daripada soal balas dan soal semula peguam dia, sama ada dia boleh terima atau tidak sebagai suatu asas untuk mengatakan kononnya ada keraguan kerana ada pertuduhan yang curang. Dan pada masa yang sama, pendakwa raya tidak perlu tangguh untuk siasat. Sebab dalam kes seperti itu ada satu lagi prinsip. Katakanlah tiba-tiba wujud nama seorang, katalah tidak disentuh nama Tun semasa kes pendakwaan, Zahid Hamidi baru sentuh, maka dalam prinsip perundangan jenayah, pihak pendakwa raya boleh panggil saksi rebuttal. Saksi untuk menangkas. Sebab saksi itu tidak disebut sebelum ni. Sebab tu kami tak panggil Tun. Awak sebut sekarang Tun bagi tahu macam tu, baik mahkamah, kami panggil saksi rebuttal. Tun boleh dipanggil. Tanya Tun dalam mahkamah. Kenapa nak tangguh siasat lepas 8 bulan, 10 tahun, 80 tahun? Itu konsep perundangan. Segala langkah ni ada dalam sistem jenayah. Sebab itu saya mengatakan alasan yang diberi keterangan bersumpah Zahid Hamidi tentang pendakwaan curang tak boleh diterima. Sebab mahkamah boleh buat keputusan. Pendakwa raya boleh panggil saksi rebuttal, saksi tangkasan. Yakni Tun. Biar Tun menjawab. Ada tak dia jumpa? Untuk apa dia jumpa? Apa yang Tun ungkapkan? Misal kata Tun kata, ya, saya ada jumpa. Bukan Jun, bulan Julai. Tapi pada masa itu ada 87 orang saksi. Panggillah saksi-saksi lain. Mahkamah akan dengar siapa yang cakap betul. Apakah tujuan nak gugurkan kes sekarang
menggunakan alasan dangkal itu. Sedangkan sistem perundangan jenayah mempunyai langkah-langkah yang lengkap bila perkara-perkara ini dibangkitkan. Okey. Very clear. Jadi saya minta maaf dalam pengalaman cetek saya sebagai peguam, saya tidak nampak logika untuk peguam Zahid Hamidi mengatakan atas alasan itu pihak pendakwa raya perlu kaji, perlu siasat semula. Tak perlu. Saya sendiri dalam perbicaraan saya pernah ada rebuttal witness. Saya pernah dalam kes saya pendakwa raya panggil rebuttal witness. Pernah. Saya boleh bagi nama kes pun. NAS rebuttal witness, tapi tak perlulah kita masuk untuk lecture undang-undang di sini. Jadi saya minta maaf. Alasan yang diberi ini yang utama ya di perenggan 23 tidak masuk akal. Tidak masuk akal, dan jika ia pun wajar dan wajib diselesaikan oleh mahkamah ini pada masa itu melalui apa yang telah saya huraikan tadi. Kemudiannya ada juga mereka merujuk kepada dua perkara lagi. Satu, kononnya pendakwaan yang dibuat oleh Tommy Thomas, pendakwaan curang. Dan ini mereka mengatakan berlaku ataupun ada asasnya kerana ada jabatan kuasa yang ditubuhkan oleh Ismail Sabri yang membuat keputusan pada Oktober 2021 yang menasihatkan kerajaan, dan kemudian kerajaan kabinet telah pun mengisytiharkan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Raja terhadap Tommy Thomas. Baik, ada keputusan jawatan kuasa. Tampilkanlah keputusan jawatan kuasa melalui saksi berkenaan semasa pembelaan. Ada tak Zahid Hamidi dalam keterangan bersumpah merujuk kepada laporan jawatan kuasa Tommy Thomas? Kalau ada, bukankah itu boleh dibuat keputusan oleh mahkamah? Asas untuk membuat keputusan, untuk membantu mahkamah buat keputusan. Kenapa nak tangguh? Nak gugurkan kes, tangguh dan tunggu kalaupun Suruhanjaya Siasatan Diraja ditubuhkan atau tidak. Dan kita tidak tahu dalam Suruhanjaya Siasatan Diraja itu ada berapa banyak pertuduhan terhadap Tommy Thomas. Ada tak pertuduhan Zahid Hamidi ni salah satu daripada situ? Mungkin tidak pun. Mungkin kes-kes lain. Mungkin kes A, B, C. Tapi Zahid Hamidi bukannya termarujukan. So ini adalah suatu alasan peramatang dalam perundangannya. Tidak wujud lagi. Sedangkan Zahid Hamidi boleh tampilkan dakwaan dia tentang pendakwaan curang oleh Tommy Thomas melalui perbicaraan ini. Semasa kes pembelaan. Saya setuju. Masa kes pendakwaan ada kemungkinan dia tak sempat dapat laporan itu. Sebab keputusan di hujung kes pendakwaan adalah pada 24 Januari 2022. Dan keputusan jawatan kuasa ni adalah Oktober 2021. Tapi beliau sepatutnya tahu apa yang sedang berlaku. Pada masa kes pendakwaan, dia boleh tanya pegawai penyiasat. Bukankah kerajaan pada masa ini telah menubuhkan jawatan kuasa siasatan terhadap Tommy Thomas? Setuju daripada laporan surat khabar. Setuju atau tidak? Ini adalah untuk mengenal pasti ada atau tidak tindak tanduk Tommy Thomas yang tidak mematuhi undang-undang. Itu saya tidak tahu. Saya bukan pegawai penyiasat kes itu. Tapi awak dah tampilkan. Ada ditampilkan atau tidak oleh Zahid Hamidi? Ini peguam negara kena jawab. Peguam negara kena jawab. Siapa peguam negara yang akan datang ni? Dalam tempoh 2 jam, 1 jam lebih. 1 jam 43 minit. Ya? Now, itu poin kedua. Yang juga tidak masuk akal untuk menjadi asas pengguguran kes. Yang ketiganya, ini lebih mendalam sikit. Tapi saya harap para penonton mendengar sampai habis
untuk faham konsep ini. Ini berkaitan dengan memo dalaman pejabat peguam negara. Sebenarnya terdapat 2 memo dalaman pejabat peguam negara yang telah tertular dalam tempoh lebih kurang sebulan yang lalu. Satu adalah memo dalaman pejabat peguam negara berkaitan kes Najib Razak, Irwan Siregar, iaitu IP. Dan yang keduanya, satu lagi memo dalaman berkaitan kes Yayasan Akal Budi Zaid Amidi. Tularan itu saya percaya semua tahu. Nah, pada masa tularan memo dalaman Najib Razak, Irwan Siregar, IP, saya telah keluarkan kenyataan. Dan saya mengatakan, kalau memo itu sahih, makna kata bukan palsu. Dan kalau kandungan itu betul seperti yang wujud, saya percaya 12 muka surat, maka sebenarnya Najib dan Irwan Siregar wajar diberi pelepasan, pengguguran kes. Saya cakap dalam kes itu. Tapi tentang memo Zahid, saya tidak boleh kata benda yang sama. Walaupun adalah memo dalaman. Saya akan huraikan kenapa. Apa perbezaannya? Dalam kes memo IP lah, senang. Memo itu bertarikh selepas Najib dan Irwan Siregar dituduh di mahkamah. Makna kata, apa siasatan yang dibuat sebelum itu dibawa ke mahkamah. Selepas itu, satu pasukan pendakwa raya ditubuhkan yang mengandungi 6 atau 7 timbalan pendakwa raya dan dibantu oleh pegawai penyiasat 5 orang. So, 10-11 orang ini telah ditugaskan untuk mengkaji segala keterangan yang ada dalam fail. Sebab Najib dan Irwan sudah dituduh. Dan sekarang nak buat bicara. So, semua yang ada dalam fail ni, bagi kat mereka. Teliti. Ada cukup tak kes? So, menurut memo tersebut, kesemua 11 orang mereka bersetuju sebulat suara tidak ada kes atas setiap satu elemen ke-6 pertuduhan IP itu. Dan mereka mengesyorkan melalui memo tersebut supaya pertuduhan itu digugurkan. Memo itu pada tahun 2019 kepada Tommy Thomas. So, pertuduhan sudah dibuat. Mereka yang mengkaji mengatakan daripada kertas siasatan ada 138 keterangan. Dan daripada 138 keterangan ini tidak mencukupi untuk elemen jenayah melampaui keraguan nasabah. Itu kes IP. Di sini, dan jangan lupa ya, ke-11 orang yang saya sebut tadi adalah mereka yang akan mengendalikan perbicaraan dan dibantu oleh pegawai penyiasat yang menyiasat. Mereka yang akan buat kes tersebut. Di sini, menurut memo yang tertular, adalah memo yang tertular 2 hari sebelum pertuduhan terhadap Zaid Amidi Yayasan Akal Budi. Dan dibuat oleh seorang timbalan pendakwa raya yang bukan di dalam pasukan pendakwaan. Maksud dia, to be berlaku adil kepada dia. Yakni kalau memo itu sahih, dan kalau itulah pendapat dia, berlaku adil kepada dia. Dia mungkin berpendapat dalam pandangan jujur dia tidak ada kes. Tetapi pasukan pendakwa raya yang telah membawa Zaid Amidi ke mahkamah berpendapat ada kes yang diketuai oleh Raja Rosella Raja Toran. Itu perbezaannya. Perbezaan kedua, di situ kes Najib Irwan Siregar belum bermula. Di sini mahkamah sudah dapati bahawa ada kes prima facie. Maksud dia, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur sudah mendapati pandangan peguam pendakwa raya tersebut salah. Ada kes. Mahkamah dah yakin ada kes. Jadi pendapat peguam yang mengatakan tidak ada kes untuk tuduh sebelum tuduhan dibuat, tak boleh pakai. tak boleh pakai. Jadi yang menjadi anehnya adalah pihak pembelaan Zaid Amidi mengatakan itu adalah sebab kenapa untuk mengelakkan tumahan kepada pejabat peguam negara, kepada pihak penyiasat SPRM, untuk pihak
pendakwa raya gugurkan kes untuk menyiasat. Nak menyiasat apa? Siasat apa sekalipun, perbezaan ketara. Dan mahkamah di sini, mahkamah yang buat keputusan telah mendapati ada kes prima facie. Tidak ada pendakwa raya yang buat keputusan di mana-mana mahkamah. Saya tak nafikan atau saya tidak menidakkan hak pendakwa raya memberi pandangan. Tapi beliau didapati salah oleh mahkamah. Bukan oleh peon. Bukan oleh Hanif Katri. Betul. Oleh mahkamah. So bagaimanakah pihak pasukan peguam bela Zahid Hamidi dan timbalan pendakwa raya pun beranggapan itu perlu disiasat? Tidak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan adakah perkara ini, memo dalaman ini ditampilkan melalui Zahid Hamidi pada masa dia bagi keterangan? Ada atau tidak? Tampilkanlah. Kalau katalah baru dapat, tampilkan sekarang, biar mahkamah buat keputusan. Mahkamah akan buat keputusan. Saya yang mendapati cukup bukti. Siapa yang berdapat tak ada cukup bukti sebelum dituduh, itu tak relevan untuk saya. Nampak tak? Tak perlu gugurkan kes pun. Itu pokoknya di sini. Alasan-alasan yang diberi, walaupun mendalam, menyentuh isu dan konsep perundangan dan kehakiman, saya perlu huraikan. Sebab apa? Sebab pasukan pembelaan Zahid Hamidi telah keluarkan kenyataan di perkarangan mahkamah. Kalau mereka keluarkan di perkarangan mahkamah, menjadi hak saya sebagai pengamal undang-undang untuk memberi komen berpandukan konsep perundangan untuk rakyat faham. Begitu juga dengan alasan yang diberi oleh timbalan pendakwa raya di mahkamah. Adakah mempunyai asas atau tidak? Menjadi hak kita untuk memberi komen. Jadi ketiga-tiga isu yang kononnya penting ini, isu Tun Mahathir, isu Tommy Thomas, isu memo dalaman, saya dengan suci hati, ikhlas dan jujur sebagai pengamal undang-undang mengatakan tidak menjadi asas langsung di tahap ini untuk menggugurkan kes. Kerana Zahid Hamidi boleh tampilkan perkara itu melalui pembelaan dan biar mahkamah putuskan. Itu cara dia. Itu cara dia. Saya cukup puas mendengar apa yang diperkatakan, yang dikupas oleh Tuan Haji. Ya, apa yang diperkatakan tak masuk akal. Apa pengguguran 47 pertuduhan dengan alasan-alasan yang paling menarik perhatian saya. Alasan paling kuat Tun Dr. Mahathir. Tak habis-habis Tun Dr. Mahathir akan dikaitkan dengan kebanyakan pemimpin-pemimpin Saudara politik. Fazli, walaupun mereka nak mengaitkan dengan mana-mana pemimpin, secara khususnya Tun Dr. Mahathir sekalipun, sistem kehakiman dan perundangan mempunyai cara dan landasan untuk mahkamah selesaikan perkara itu. Itu pokoknya. Betul. Jangan kita rujuk kepada individu. Siapa sekalipun. Maka ada cara dia. Sepatutnya mahkamah yang buat keputusan. Bukannya peguam negara yang diwakili oleh timbalan pendakwa raya Menggugurkan tuduhan.